Assalamualaikum. Okey, hari ini kita masih lagi dalam tajuk pilih atur dan gabungan. Okey, fokus tajuk kita pada hari ini ialah kita akan melihat ataupun menjawab soalan pilih atur bagi n objek yang berbeza dengan syarat tertentu. Kalau sebelum ni kita dah belajar pilih atur bagi n objek berbeza tanpa syarat. Tapi hari ini soalan ni dia akan bagi syarat-syarat tertentu. Okey, contoh satu. Hari ini cikgu akan bagi soalan dengan menggunakan contoh-contoh ya. Okey, contoh satu. Berapakah kod perkataan yang dapat dibentuk daripada semua huruf COVID jika setiap perkataan mesti bermula dengan satu konsonan? Okey, so konsonan daripada perkataan COVID ialah huruf C, huruf V dan huruf D. Okey, dan dia kata kat sini ialah setiap perkataan mesti bermula. Dia mesti bermula. So, dia nak semua huruf kan? Satu lagi syarat dia ialah semua huruf. So, kalau semua huruf, COVID ada 5 huruf. Macam biasa cikgu letakkan dulu 5 kotak. Okey. Semua huruf ada 5 kotak tapi dia mesti bermula dengan satu konsonan. Maksudnya syarat dia ialah sekarang ni kita highlight kan dekat kotak huruf yang pertama sebab syarat dia mesti bermula. Maksudnya dekat huruf yang pertama ni, dekat kotak yang pertama ni kita hanya boleh isi dengan huruf C, huruf V dan huruf D. Iaitu hanya ada 3 huruf sahaja yang boleh diletakkan dalam kotak yang pertama. Okey. Kemudian kotak kedua, satu huruf dah diletakkan di kotak pertama kan? Antara C, V ataupun D. Jadi kotak kedua sekarang ni dah ada berapa huruf lagi yang boleh diletakkan dalam kotak kedua. Okey, sebab satu huruf dah diletakkan kat depan, so maksudnya ada 4. Okey, kotak ketiga masih ada 3 huruf. Kotak kedua akhir ada 2 dan kotak terakhir hanya ada 1 huruf. Okey, jadi dengan menggunakan petua pendaraban, jadi bilangan kod perkataan yang dapat dibentuk ialah 3 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Jadi bilangan kod perkataan yang dapat dibentuk ialah 72. Okey, sekarang ni kita tengok soalan yang kedua, contoh 2. Okey, contoh 2 dia kata, berapakah kod perkataan yang dapat dibentuk daripada semua huruf COVID? Okey, yang pertama highlightkan perkataan semua. Okey, jika setiap perkataan mesti bermula dan berakhir dengan satu konsonan. So, konsonan daripada COVID ialah CVD. So, bermula dan berakhir. So, kalau bermula dan berakhir, maksudnya syarat dia ialah kotak yang pertama sebab bermula dan berakhir adalah kotak yang kedua. Alright. So sekarang ni, kotak yang pertama dululah. Kotak pertama, so kita ada pilihan 3 huruf. So syarat dia yang pertama, syarat dia yang kedua berakhir dengan konsonan. So kalau dah daripada 3 huruf tadi, satu dah diletakkan kat depan, maka yang kotak yang terakhir ni hanya tinggal 2 konsonan lagi lah kan. Okey, so 2 dah letak kat sini. Bukan 2 dah letak kat sini. Ada lagi 2 pilihan kat sini. Okey, kemudian seterusnya kotak yang ni. So kalau daripada 5 huruf, 2 huruf dah diletakkan di hadapan dan juga di belakang. Maksudnya kat sini, kotak yang kat tengah ni akan ada 3 huruf lagi. Okey, tengah-tengah ada 2 huruf lagi dan kotak yang terakhir kat sini hanya ada 1 huruf lagi. So, dengan menggunakan petua pendaraban, jadi bilangan dia ialah 3 darab 3 darab 2 darab 1 darab 2. Awak ikut je bilangan dia kat atas ni. Jadi, bilangan dia ialah sama dengan 36. Okey, masih lagi dengan soalan COVID ni. Okey, so kita tengok syarat dia dulu. Okey, dia kata berapakah kod perkataan yang dapat dibentuk dengan semua huruf. Okey, sebab semua huruf, so cikgu dah siap-siap letakkan di 5 kotak huruf. Jika setiap perkataan mesti bermula dan juga berakhir dengan satu huruf vokal. Jadi kalau huruf vokal dalam perkataan COVID ni ialah huruf O dan huruf I.
Okey, so syarat dia ialah perkataan yang bermula dan berakhir. So syarat dia ialah huruf yang pertama dan huruf yang terakhir. So huruf yang pertama ada O dan I. So ada dua huruf. So kemudian jangan terus jump kepada kotak huruf yang kedua. Penuhkan dulu syarat dia. So syarat dia yang kedua ialah mesti berakhir. So kalau satu huruf dah diletakkan di hadapan, maksudnya kotak yang terakhir ni hanya ada tinggal satu huruf sahaja antara O dan I. Okey. Kemudian kotak yang seterusnya kat sini, dua huruf dah diisi pada kotak pertama dan kotak kelima. Jadi kat sini hanya ada tinggal tiga pilihan. Okay, kat sini ada dua pilihan dan kat sini ada satu pilihan. So dengan menggunakan petua pendaraban, so 2 darab 3 darab 2 darab 1 darab 1, jadi bilangan kod perkataan yang dapat dibentuk ialah 12. Okey, kita tengok pula lagi contoh 4. Okey, kita highlightkan syarat-syarat dia. Okey, berapakah kod perkataan yang dibentuk daripada semua huruf? Okey, COVID. Setiap perkataan mesti bermula. Syarat dia kat sini mesti bermula dengan huruf vokal. So, dia bermula dengan huruf vokal dan kemudian dia berakhir dengan konsonan. So, syarat dia kat sini. Bermula huruf vokal dan berakhir dengan konsonan. So, kotak yang pertama dia bermula dengan vokal. So, untuk vokal ada huruf O ataupun huruf I. So, maksudnya kalau kotak yang berakhir dengan konsonan. So, ada C, ada V, ada D. So, kat sini kotak pertama ada dua pilihan dan kotak terakhir ada tiga pilihan. Okay, so kotak yang kat tengah-tengah ni, kita isikanlah. So kat sini, kalau satu huruf dah di depan, satu huruf dah di belakang, daripada 5 huruf COVID, maksudnya kat sini ada 3, ada 2, ada 1. Jadi dengan menggunakan petua pendaraban, 2 darab 3 darab 2 darab 1 darab 3. So maksudnya bilangan kod perkataan ialah 36. Okey, so soalan seterusnya. Berapakah kod perkataan yang dapat dibentuk daripada semua huruf COVID jika syarat dia ialah semua huruf vokal adalah bersebelahan. Huruf vokal adalah bersebelahan. Okey, so bila ada huruf asal ada 5. Tapi bila dia kata huruf vokal bersebelahan, maksudnya huruf O dan juga huruf I dia duduk sebelah-sebelah. Jadi tak boleh berpisah. OI ataupun IO. Dia tak boleh berpisah. Okey, so satu lagi huruf yang lain ada huruf C, ada huruf V dan ada huruf D. Okey, so kalau kita perhatikan kat sini walaupun ada daripada 5 huruf ni, sekarang hanya ada satu huruf, 2, 3, ada 4 huruf sahaja. Okey, so cikgu letakkan kotak dia adalah 4 sahajalah. Okey, kejap. Okey, so sekarang ni huruf yang pertama, kotak pertama kan sebab dia kata bersebelahan. Okey, so huruf O dengan I kat sini. Okey, kenapa cikgu letak dua faktorial? Sebab kalau kat sini huruf dalam kotak yang pertama ni kedudukan dia mungkin IO ataupun OI. So maksudnya ada dua kedudukan dalam ni. Okey, so kemudian ada 3 lagi kotak. Okey, kenapa ada 3 je cikgu? Cikgu sebab inilah. Sebab I dengan O ni kita kira sebagai satu huruf sahaja. Okey, so kat sini dah ada 2. Okey, so kat sini ada 3. Okey, sebab ni kan ada 3 kan? Huruf C, huruf B, huruf D. Okey, ada 2, ada 1. So dengan menggunakan kaedah petua pendaraban, so kat sini 2 faktorial sama juga dengan 2 darab 1 lah. Ni. 2 darab 1 ni ialah 2 faktorial. Okey, so 2 darab 1 darab 3 darab 2 darab 1 bermaksud ada 12 cara. Okey, tapi awak ingat ni belum lagi cerita dia belum habis lagi. Okey, so kat sini ni kisah pertama lah, maksudnya huruf O dengan huruf I dia mungkin berada pada kotak yang pertama. So ada 12 cara. Kalau berada pada kotak pertama ada 12 cara. Okey, andai katalah huruf O dengan I dia berada pada kotak yang kedua. Sama juga dia akan ada 12 cara. Okey, kalau dia berada dalam kotak ketiga pun sama 12 cara. Okey, dan bagaimana pula kalau dia berada dalam kotak yang keempat pun sama 12 cara. Maksudnya huruf O dengan huruf I ni dia memang duduk bersebelahan tapi dia ada 4 kedudukan yang berbeza. Mungkin kedudukan pada kotak pertama, kotak kedua, ketiga ataupun keempat. Jadi bilangan kod perkataan yang terbentuk pun
kena darab dengan 4 kedudukan. Jadi 12 ni pun kena darab dengan 4, iaitu 48 cara. Okey, seterusnya ialah berapakah kod perkataan yang dapat dibentuk daripada huruf COVID jika, kalau tadi dia kata huruf vokal bersebelahan. Okey, sekarang ni contoh 6 ni pula huruf vokal berpisah. Tadi bersebelah, OI sebelah. Sekarang ni O dengan I adalah bersebelahan. Okey, jadi kaedah nak senang ialah so bilangan kod perkataan. Jadi kaedah dia ialah menyusun 5 huruf berlainan tanpa syarat. Okey, macam kita belajar minggu lepas. Okey, so 5 faktorial lah. Tolak dengan menyusun huruf vokal bersebelahan. Maksudnya kalau nak dapat yang berpisah, mestilah tolak jumlah semua tolak dengan susun secara bersebelahan. So sama juga 5 faktorial. Okey, tolak. Kenapa 5 faktorial? Sebab ada 5 huruf ya. Tolak dengan yang tadi kita dah kira dapat 48. So 5 faktorial tolak 48, so awak akan dapat 72 cara. Okey, soalan contoh 7. Berapakah kod perkataan yang dapat dibentuk daripada huruf optimistik? Okey, jika huruf vokal sentiasa bersama. Sama je soalannya ni. Cuma perkataan dia berbeza, panjang sikit. Huruf vokal sentiasa bersama. Okey, so daripada perkataan optimistik, kita tahu ada 11 huruf dan terdapat huruf vokal ada 4. Okey, so ada 11. Okey, so ni kotak pertama. Okey, cikgu kira dulu kotak pertama. Optimistik ada O. Okey, ni ada O. Ada I, ada 3 I. Okey, so ada O, I. Okey. So ni kotak pertama. So sekarang ni kalau 4 huruf, 4 daripada 11 huruf dah duduk dalam satu kotak sebab dia tak boleh berpisah, berapa balance huruf yang ada? So kalau 11, 4 dah ada kat sini, maka balance dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 lagi balance huruf. Okey, betul lah kan? 7. Okey, balance kat sini 7. Okey, kotak balance 7. Tambah dengan 4, betul lah ada 11 huruf. Okey, so kat sini 7. Okey, so cikgu lengkapkan 4 huruf dah berada kat sini. Okey, so ada balance dia 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia macam biasa. Okey, so bilangan dia, kenapa cikgu buat 4 faktorial kat sini? Okey, sebab dalam huruf yang pertama ni, kotak pertama ni, kedudukan O, I ni pun akan berbeza. O, I ni pun akan ada kedudukan dia. Okey, so 4 faktorial darab dengan, macam biasa. Tapi kenapa darab dengan 8 kedudukan? Kenapa darab 8 kedudukan cikgu? Macam tadi cikgu cakap, mungkin kat sini, mungkin dia akan duduk kat sini, kotak pertama. Ada 1 kedudukan, ataupun kat sini 2 kedudukan, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 kedudukan. Okey, so darab 8 kedudukan. Okey, dah ke awak rasa? Ingat, perkataan optimistik yang kita belajar ni, pembelajaran objek secaman, pembelajaran lepas, objek secaman. Ada huruf yang sama kan? Huruf apa yang sama? Kalau kita perhatikan ada beberapa huruf yang sama. Contohnya huruf T. Huruf T. Kat sini ada 1 T, ada 2 T. Kemudian ada I. Ada I. Ada berapa I ni? Ada 1 I, 2 I, ada 3 I. Ada lagi tak huruf yang sama? Satu lagi, huruf S. 1 S, 2 S. Sebab tu kena bahagikan dengan 2 faktorial, darab 3 faktorial, darab 2 faktorial. Sebab apa? Kenapa ada objek secaman yang sama? So awak akan tekan kalkulator, awak akan dapat 40320. Kita tengok kepada contoh 8. Berapa banyakkah nombor 4 digit yang dapat dibentuk daripada digit-digit? Digit dia ialah 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada 5 digit kat sini, tapi dia hanya nak 4 digit sahaja kan? Jika ulangan tidak dibenarkan.
Okey, ulangan tidak dibenarkan. Tak boleh ulang nombor. Nombor tu boleh guna sekali je. Dan setiap nombor ialah, okey, yang pertama ialah nombor genap. Kalau nombor genap, syarat nombor genap, okey. So, okey, macam biasa cikgu buat dulu 4 kotak sebab ada 4 digit dia nak kan. Okey, so kalau nombor genap, syarat tu berada di mana? Kalau nombor genap, syarat tu adalah di bahagian belakang lah. Nombor paling belakang, kalau nombor genap, pilihan yang ada hanyalah 2, 4 dan 6. So maksudnya kat sini ada 3. Okey, so kalau 3 kat sini, so daripada 5, 1 dah ada kat sini kan. So kotak ni ada 4. Okey, sebab asal dia ada 2, 3, 4, 5 dan 6. So ada 5. So kotak terakhir dah tak 1. So daripada 5 ada 4, 3 dan ada 2. Jadi bilangan cara dia ialah 4 darab 3 darab 2 darab 3. So akan dapat 72. Okey, so tengok contoh 8 soalan 2 ni. Okey, dia sekarang ni syarat dia ialah nombor yang lebih. Dia nak lebih daripada 5,000. Okey, lebih daripada 5,000 syarat dia. So cikgu buat dulu 4 kotak. So kalau syarat dia lebih daripada 5,000, so syarat tu berada dalam kotak yang mana? Dia akan, kalau lebih maksudnya kotak yang pertama. Jadi kalau lebih daripada 5,000 maksudnya hanya nombor 5 dan 6 sahaja boleh berada kat sini. Sebab lebih daripada 5,000. So kalau 5 dan 6 maksudnya kat sini ada 2 pilihan. Okey, ada 2 pilihan. Okey, kat sini ada 4, ada 3 dan ada 2. Jadi bilangan cara ialah 2 darab 4 darab 3 darab 2. Jadi sama dengan 48 nombor 4 digit yang dapat dibentuk. Okey, contoh 9. Okey, nombor 4 digit. Okey, soalan dia masih lagi dia nak 4 digit. Okey, yang lebih. Lebih daripada 8,000. Okey, lebih daripada 8,000 dapat dibentuk daripada 2. Okey, banyak kat sini ada nombor 2, 4, 6, 7, 8 dan 9. Okey, tanpa ulangan. So ada 6 nombor tapi dia hanya nak 4 digit sahaja. Okey, tapi lebih daripada ni awak, cikgu tertinggal ni, nombor ganjil lagi satu. Syarat dia, baca soalan betul-betul ya. Nombor ganjil 4 digit yang lebih daripada 8,000. Okey, so dia nak 4 digit. Okay, kita buat dulu 4 digit. Okey, so syarat dia yang pertama ialah nombor ganjil. So nombor ganjil, syarat nombor ganjil kat belakang lah. Lebih daripada 8,000, lebih daripada 8,000, syarat dia fokus kat bahagian hadapan. Okey, so kalau kat bahagian belakang, kalau untuk nombor ganjil, okey, so untuk nombor 2, 4, 6, 7, 8 dan 9, so kat sini kita boleh letak nombor 7 dan 9. Kan? Nombor 7 dan 9. Okey, so kalau kat sini 7 dan 9, okey, so untuk lebih daripada 8,000, okey, maksudnya nombor yang kat depan, kita boleh letak 8 dan 9. Tapi masalahnya 9 dah ada pilihan kat belakang. So cikgu letakkan 8 je kat sini. Okey, so maksudnya kat sini ada, okey, lagi satu, okey, 4, masih lagi 4 digit. So kalau kat sini nombor 9, okey, maksudnya kat bahagian belakang kita hanya boleh letakkan nombor 7 sahaja. Okey, macam tadi 7 dan 9 kat belakang. So 9 tak boleh berada kat sini lah. Okey, so sekarang ni 9, kalau 9 kat sini lebih daripada 8,000, so 9 tak boleh berada kat belakang. So kat belakang ada 7. Okey, so kat sini ada 2 pilihan. Okey, lekatkan nombor yang lain. Okey, so kat sini pun sama, 1, 1, 4, 3. Okey, lengkapkan sahaja ikut bilangan dia. Okey, so bilangan cara untuk kotak biru ni, okey, 1 darab 4 darab 3 darab 2. So, untuk bilangan cara kotak hijau, 1 darab 4 darab 3 darab 1. Okey, jadi bagaimana kita nak dapatkan nombor-nombor yang boleh dibentuk? Kita kena tambahkan dua kebarangkalian ni lah. Dua pilihan yang ada ni. Okey, so kaedah pertama dapat 24 dan kaedah kedua ni kalau 9 yang kat depan kita dapat 12. So 24 tambah 12, so maksudnya ada 36 nombor yang boleh dibentuk. Okey, seterusnya soalan contoh 10. Okey, cari bilangan cara 4 orang rakan sekelas, okey, A, B, C dan D disusun. Okey, kat sini disusun di sebuah meja bulat. Okey, meja bulat. Ingat ya, kalau susun dekat susunan bulatan,
dalam subjek lepas, dalam pembelajaran lepas, okey, dia ada berbeza sedikit kan dengan yang kaedah linear. Okey, dengan syarat A dan B mesti duduk bersebelahan. Dia samalah ni. Sama macam soalan tadi tu, yang huruf yang duduk sebelah. So sekarang ni kalau A dengan B, okey, A dengan B duduk sebelah-sebelah, kita akan kira dia sebagai satu sebab dia tak boleh berpisah. A dan B, okey, ada C dan juga D. So sekarang ni daripada 4, okey, daripada 4 orang kita hanya kira sebagai 3 lah. Sebab A dan B ni tak boleh berpisah. So kita kira dia sebagai satu. Okey, so sebelum cikgu tunjukkan kaedah untuk jawapan dia, okey, so kita recall balik untuk pilih atur bulatan tanpa syarat yang kita telah pelajari ialah n faktorial bahagi n. Okey, so ini yang kita dah belajar minggu sebelum ni. Okey, n faktorial bahagi n. Okey, so sekarang ni ada tiga sahaja kan. Okey, so kalau secara bulatan maksudnya A dan B satu, okey, kemudian ada C ataupun D. Okey, so sekarang ni dia tak akan jadi 4 faktorial lah. Dia akan jadi bilangan dia ialah 3 faktorial bahagi 3. Sebab kita akan kira kedudukan orang ni hanya ada 3 sahaja. Sebab A dan B. Okey, tapi awak kena ingat A dan B kat sini kedudukan dia mungkin A dengan B ataupun B dengan A. Maksudnya kat sini dalam ni, kat sini kita kena darabkan dengan ni kat sini ialah 2 faktorial. So kaedah dia 3 faktorial bahagi 3 ni kena darab dengan 2 faktorial sebab 2 faktorial ni menunjukkan kedudukan kat sini. Kedudukan A dan B. Okey, mungkin A, B ataupun B, A. So jawapan dia ialah 4. Kedudukan cara yang boleh disusun adalah sebanyak 4 untuk A dan B duduk bersebelahan. Okey, tiba soalan contoh untuk 11. Okey, contoh terakhir. Sebuah keluarga terdiri daripada ayah, ibu dan 4 orang anak. Ayah, ibu dan 4 orang anak. Okey, so ada 6 orang lah. Ayah, ibu dan 4 anak duduk bersama-sama mengelilingi meja bulat. Lagi sekali meja bulat. Okey, cari bilangan cara mereka duduk jika ayah dan ibu duduk bersebelahan. Okey, so kaedah sekarang ni ayah dengan ibu. Okey, ayah dengan ibu ni kita kira sekali je. Sebagai satu sahaja. Sebab dia syarat dia ialah duduk bersebelahan ya. So ayah ibu sekali, kemudian ada anak dia 4 orang. 1, 2, 3, 4. Okey, ada anak. So sekarang ni ada berapa kedudukan? So ada berapa kedudukan dia? So kita akan kira sebagai 1, 2, 3, 4, 5. So walaupun ada 6 orang, kita akan kira sebagai 5 sebab dia cakap ibu dan ayah duduk bersebelahan kan. Okey, so ibu ayah sebelah. Okey, kemudian ada 4 lagi anak dia. Okey, so sekarang ni sebab dia ada berapa? 5 kan. Ingat pula ibu dengan ayah ni ada 2 faktorial sebab mungkin ibu dengan ayah duduk ibu ayah ataupun ayah ibu. Kedudukan kat sini pun kena ambil kira. Jadi 5 faktorial bahagi 5 sebab kita kira ada 5 kedudukan sahaja dan darab dengan 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Sebab kedudukan ibu dan ayah yang sebelah-sebelah pun kita ambil kira. So jawapan dia ialah 48. Okey, soalan ni sama je. Kalau lah kat sini dikata ada 4 orang tu kena duduk bersebelahan, darab je lah dengan 4 faktorial. Sebab 4 orang ni kedudukan dia berbeza-beza kat dalam tu. Okey, itu sahaja untuk topik pilih atur dengan melibatkan soalan-soalan yang diberi syarat-syarat tertentu. So ingat, kalau soalan tu melibatkan syarat, mesti utamakan dahulu syarat-syarat tu. Okey, barulah kita isikan pilihan-pilihan yang lain. Okey, jangan lupa jawab latihan and stay safe. Thank you.